Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi riwayat daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata dia, jaa habrun minal yahud faqal innahu idza kana yaumul qiyamah ja'ala Allahu as-samawati 'ala isba' wal aradina 'ala isba' wal ma'a wath thara 'ala isba' wal khalaiqa 'ala isba' summa yahuzuhunna summa yaqul ana al-malik ana al-malik. فَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَضْحَكُ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِزُهُ تَعَجُّبًا وَتَصْدِيقًا لِقَوْلِهِ. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِلَى قَوْلِهِ يُشْرِكُونَ أو كما قال. Hadis sahih rawahul Bukhari. Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Nabi, dia kata satu hari jaa habrun minal yahud, ada sekumpulan daripada pendeta-pendeta Yahudi mai jumpa Nabi SAW. Dia pun mai jumpa Nabi. Nabi memang macam tu. Nabi ni jenis satu orang yang tak kira masa orang nak mai jumpa dia. Kalau malam, malamlah Nabi layan. Kalau siang, sianglah Nabi layan. Ni Nabi. Nak abang kat kita, Nabi ni bukan hanya dia sibuk dengan urusan keluarga, bukan hanya sibuk dengan urusan agama, Nabi juga sibuk tentang urusan pemerintahan. Pasal Nabi, dia menjadi ketua pemerintah. Nabi jadi orang nombor satu negara. Nabi sibuk. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, satu hari habrun. Habrun ni maknanya sekelompok di kalangan pendeta-pendeta Yahudi, orang yang alim dalam bidang agama Yahudi ni, mereka mai jumpa Nabi. Faqala, mereka kata kepada Nabi SAW, mereka kata, idza kana yaumul qiyamah ja'ala Allahu as-samawati 'ala isba'. Mereka kata, wahai Muhammad, cerita tentang hari kiamat ni kami pun tahu, dia kata. Dia kata bila mai hari kiamat,
Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan as-samawat, iaitulah langit-langit, ala isba' di atas jari dia. Maknanya Tuhan angkat langit, Tuhan letak atas jari dia. Wal aradin ala isba', Tuhan himpunkan juga bumi-bumi ni, Tuhan letak atas jari dia. Wal ma'a wath thara ala isba', Tuhan himpunkan semua ayat-ayat yang ada atas dunia ni, dan juga tanah-tanah yang ada atas dunia ni, wal khalaiq, dan semua makhluk atas dunia ni, ala isba', di atas jari dia. Tuan-tuan dulu pernah sekolah dulu, kan kita pernah letak satu buku atas jari, dia duduk pusing buku tu. Ingat kan? Ni geng tak tahu buat apa geng ni lah. Dah bola pun dia letak boleh dah, dia pusing buku pula. Summa yahuzzuhunna, kemudian orang Yahudi ni dia kata apa? Bila Tuhan letak semua atas jari dia, yahuzzuhunna, Tuhan dia pusing. Macam mana kita duk pusing buku tu. Dia nak abang apa? Dia nak cerita kata hari kiamat macam tu. Hari kiamat tu di jari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan letak atas jari dia, Tuhan pusing. Bila Tuhan pusing, hancur semua yang ada di atas jari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata anal malik, anal malik. Sambil-sambil duk pusing tu, Tuhan kata, aku adalah raja, aku adalah raja. Tuhan abang kepada semua makhluk yang duduk di atas jari dia, yang duk kena pusing dengan jari dia ni. Golongan ni habaq kat Nabi SAW. Nabi lagu duk dengar, tiba-tiba Abdullah ibn Mas'ud dia kata apa? Falaqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhhak. Abdullah ibn Mas'ud bila dia tengok puak-puak Yahudi ni bercakap tentang agama lebih daripada Nabi, dia dah usah muka Nabi. Macam kita tuan-tuan sekalian, bila ada satu orang yang tahu agama, satu orang yang tak tahu agama, bila berjumpa, kawan yang tak tahu agama ni, dia cerita lebih daripada kawan ni. Ada satu ustaz ke, satu tok guru ke duduk depan, kita pun tahu dia ni tok guru, duk mengajar mata apa semua. Hak kawan ni dia buka buku 55, dia tulis nombor ekor ayah depan tok guru ni, contoh macam tu lah. Dia pergi depan tok guru, lu cakap banyak tentang agama lah apa semua, tok guru pun lagu duduk dengar. Kita nak tengok siapa tuan sekalian? Mesti kita tengok muka tok guru. Tok guru ni tak respon apa, kau ni bagus, duk bagi apa semua, kata kiamat ni lagu ni bro. Kita pun tahu yang kawan ni subuh pun 5 tahun sekali tu buat pasal sampai poster pilihan raya. Kan? Kita pun tahu kita tengok sama macam Abdullah Ibn Mas'ud. Bila puak-puak Yahudi ni duk main cerita tentang kiamat ni depan Nabi ni, depa tak kenalkan Nabi. Depa tak kenalkan Nabi, yang Nabi SAW cerita tentang kiamat ni memang dalam otak Nabi. Pasal Allah Ta'ala buat turun segala wahyu kepada Nabi, Nabi tahu lebih daripada mereka lagi. Abdullah bin Mas'ud, dia tengok muka Nabi. Bila dia tengok muka Nabi, rupa-rupanya Nabi bukan duk tunjuk muka bela, tapi Nabi yadhak. Nabi ni dia lagu nak tergelak, mereka ni duk cerita. Sehingga kan, hatta badat nawajizuh, sampai nampak gigi geraham Nabi ni. Nabi duduk gelak. Gelak tu bukan maknanya Nabi memperolok-olokkan dia, bukan dia. Tapi gelak tu dalam hadis kata apa? Ta'ajjuban wa tasdiqan. Nabi rasa terkejut pasal puak-puak Yahudi ni boleh tahu cerita tu dengan begitu benar. Maknanya apa? Cerita jari Allah Ta'ala letak segala-galanya atas jari tu, segala bumi, segala apa, benda betul. Dan Nabi gelak mengiyakan. Tuan-tuan faham gelak mengiyakan ni macam mana? Kita ada satu maklumat. Kita nak habaq kat orang benda tu. Tiba-tiba ada satu orang duk pergi cerita benda yang kita nak cerita. Kita pun lagu duk ada jadi lagu tu. Dalam hati tu. Tu maksud dia apa? Aku nak habaq yang tu lah, tapi dia guna bahasa OKU lah. Nampak lagu tu tuan? Pernah tak jadi kat tuan-tuan lagu tu? Kan? Tuan-tuan balik daripada Penang ke apa, ke ada accident apa semua tu, semayang apa semua ni, duduk dalam kepala otak aku nak cerita kat mereka, accident tu nampak kasar sangat ni. Kepala putih, kepala trailer putih. Cerita macam tu. Nak cerita kat orang ni, tiba-tiba
Tak ada nak cerita, orang lain main cerita dulu. Cerita pula kat kita yang kita duk lalu tadi ni. Kita memang tahu benda tu. Jadi dia duk cerita apa, kita duk kita tahu sekali dia nak sebut apa, dia trailer ni apa, nombor tu berapa. Nombor kena ada ya. Pitang mana tak betul dia tak. Jadi Nabi pun macam tu. Bila Yahudi ni habaq kata atas jari Allah Ta'ala nanti akan pusing, hancur semua, dan Tuhan kata aku adalah raja, aku adalah raja. Nabi SAW dia kata apa? Dia kata ta'ajjuban wa tasdiqan. Nabi terkejut, kata depa ni tahu, dan Nabi membenarkan apa yang puak-puak Yahudi ni sebut. Maknanya benda ni benda betul. Lalu summa qala Nabi SAW, Nabi pun tak bagi respon apa, cuma Nabi baca ayat Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 67. Nabi kata wa ma qadarullaha haqqa qadrih ila qawlihi yushrikun. Nabi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Quran ni yang depa ni puak-puak Yahudi ni sebenarnya depa tak kenal Allah Ta'ala betul-betul pun. Cuma dapat maklumat tu dekat depa sampaikan, dan maklumat itu benar. Yushrikun, walaupun depa tahu kata maklumat itu benar, tetapi mereka tetap mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dia apa tuan-tuan sekalian? Ramai orang tahu yang kata hukum hakam Tuhan ni orang tahu. Tapi dalam tahu-tahu pun dia belasah langgar apa tu ya. Orang tahu yang kata nombor ekor tu tak boleh main, tapi balon juga. Orang tahu yang kata judi tu haram, tapi main dengan tersesak, pergi lempak juga daun teruk tu. Orang tahu yang kata arak tu tak boleh, tapi main dengan kepala serabut ni nak bagi relax kepala otak, pergi ambil lah segelas dua. Orang tahu, tuan-tuan benda tu lah. Maknanya apa? Allah dalam hadis ini apa? Yang pokok Yahudi ni mereka tahu kebenaran, tetapi mereka melanggar kebenaran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam hadis ni nak abang apa kat kita tuan-tuan sekalian? Yang pertama sekali, ada orang yang tahu kebenaran dan ada orang yang melanggar kebenaran tu. Kesimpulan yang kedua nak abang kata hari kiamat pasti akan jadi yang tu. Kesimpulan yang ketiga nak abang apa? Tentang kiamat ni bukan kerja manusia. Bukan kerja agensi CIA, bukan kerja Mossad, bukan kerja Amerika, bukan kerja apa-apa dah. Semua ni adalah kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kata kiamat ni, cerita dia Allah Ta'ala yang buat, Allah Ta'ala yang atur. Tuhan nak atur macam mana bumi ni nak rosak, Tuhan nak atur macam mana Allah Ta'ala nak gugurkan langit-langit, Tuhan nak atur macam mana air dalam lautan itu dia berkocak sampai dia jadi satu ombak, lepas tu air tu nanti akan hancur kita semua. Itu semua kerja Tuhan, bukan kerja manusia. Tak ada satu alat pun yang saja direka-reka oleh orang barat nak bagi jadi. Yang katakan apa? Armageddon kat mereka kan. Hari kiamat ke apa? Tak ada tuan-tuan sekalian. Walaupun teori tu ada. Kita duk dengar-dengar, rupanya kiamat ni boleh duk buat, kita duk dengar, nampak macam betul apa semua. Dah, cerita dia apa? Berbalik semua kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang lain, riwayat daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا المالك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا المالك أين الجبارون أين المتكبرون أو كما قال حديث صحيح رواه مسلم. Abdullah ibnu Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia kata Nabi SAW cerita macam mana Allah Ta'ala nak bagi hancur yang kata bumi kita dan juga dunia kita ni. Abdullah ibnu Umar dia kata apa? Nabi SAW sebut, Nabi kata yatuwillah, Allah Ta'ala dia melipat-lipat as-samawati yaumal qiyamah. Kita boleh tengok langit yang terbentang indah depan mata kita dilipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, macam mana Tuhan lipat kertas. Macam mana kita duk lipat kertas itu, macam tu Tuhan dia lipat langit ni tuan-tuan sekalian.
Bila lipat langit ni akan berlakulah keruntuhan, akan berlakulah segala benda di atas langit semua bakal hancur turun berguguran. Kemudian summa ya'khuzuhunna biyadihil yumna. Tuhan pegang langit yang dilipat oleh dia dengan tangan kanan. Summa yaqul, kemudian Tuhan kata ain anal malik. Lepas Tuhan lipat yang kata langit, Tuhan kata aku ni raja, Tuhan kata. Hari ni aku raja, Tuhan kata. Ainal jabbarun, mana orang-orang yang jabbarun, orang-orang yang takabur. Mana orang-orang yang sombong? Mana orang-orang yang berasa diri dia besar? Mana orang-orang yang berasa sombong, tak mau nak sembah aku, duk berasa hebat dengan pangkat, dengan darjat, dengan nama, dengan bangsa. Hampa apa mana ni? Tuhan kata. Bila aku lipat langit ni, hampa nak lari pergi mana? Bila aku lipat langit ni, tak mana hampa? Hampa tolong buka sat langit ni, yang kata hampa ada kuasa sangat ni. Oh, Tuhan tanya macam tu. Kemudian Tuhan kata ainal mutakabbirun. Mutakabbirun ni apa tuan-tuan sekalian? Maksud dia orang yang sombong dan suka menindas orang. Menindas orang ni bukan hanya dengan ada kuasa dia. Bila dia ada kuasa, dia tengok orang-orang hak lemah dia tindas. Dia tengok orang yang tak ada suara, orang yang tak ada pengaruh, kena tindas. Yang tu satu. Yang kedua, tindas melalui mulut dia. Dia berasa hebat sikit. Dalam kerajaan ni dia ada pangkat sikit. Orang yang tak ada pangkat apa ni, sembang dengan dia pun lebih kurang ni. Tak nak minta tolong apa? Tak nak minta tolong ni anak nak belajar. Memang tengok apa borang apa. Aku tengok. Borang mana ada duk sain-sain apa ni, lempak aku tu. Oi, tuan-tuan. Dulu tak menang tak apalah, menang ni sombong. Tak pun dah, takkan tak boleh tolong ejeh apa semua sikit. Ejeh apa dia? Hampa duk kira nak ejeh, hampa tahu tak berapa lama aku duk berjuang? Dah habis kau tahu dah. Dah habis kau tahu. Nampak tuan sekalian? Mudah-mudah. Nampak? Yang tu tindas. Sepatutnya hang bila ada pangkat, bila hang ada nama, hang boleh tolong orang, permudahkanlah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang tu nama dia mutakabbir. Pasal apa? Dia berasa bangga dengan duk ada kat dia ni. Tempat parking mau ada kat dia, siapa balas tempat parking dia, sakit dia tarik muka dia pergi letak kun atas kereta kawan tu. Macam-macam nak jadi cerita ni. Kemudian kata Nabi SAW, summa yatwil aradin bishimalih. Kemudian Allah Taala lipat, selepas daripada Tuhan lipat langit, Tuhan lipat bumi. Kita nampak tuan-tuan sekalian, kalau Allah Taala bagi umur panjang, kita nampak macam mana yang tuan-tuan bisa tengok. PO bisa tengok PO kan, mula serodok tanah tu. Daripada dia serodok tanah mula-mula, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan nampak tanah tu dia mula naik pasal dia kena serodok. Macam itulah Tuhan dia bagi lipat bumi kita ni daripada hujung ke hujung. Dia lipat dia main ni. Dia main takkan kita nak renyah hidup, takkan nak pergi bobo skateboard pula naik atas tu. Mesti nampak kelang kabut lari. Nampak lari belah sana pun lagu duk mai. Tuan-tuan sekalian, serupa duk lipat. Nak lari pergi mana kita ni? Kalau kita hidup waktu tu. Selepas daripada lipat, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya'khudhuhunna biyadihi shimal. Allah Ta'ala ambil dengan tangan kiri dia, yang kata bumi ni. Tuhan genggam di tangan kiri bumi ni. Summa yaqul, Tuhan tanya, anal malik. Tuhan kata, aku raja. Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Mana orang yang suka menindas orang? Mana orang yang bangga? Mana orang yang sombong? Mana hampa ni? Tuhan kata. Bercakap sikit, tunjuk muka sikit, tunjuk kuasa hampa sikit. Waktu atas dunia dulu hampa hebat. Lah ni hampa tunjuk kehebatan hampa. Sampai semayang apa pun tak dan, sampai nak sedekah pun tak dan, sampai apa pun tak dan dengan agama ni. Nak abang kata hampa sombong. Mana hamba ni? Tuhan kata. Waktu tu kita duduk tahu mana tuan-tuan? Duduk dalam genggaman Tuhan dah. Nak bercakap apa dah? Hanya berdoa kepada Allah kalau hidup lagi waktu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara sikit gambaran yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW macam mana Tuhan nak perancang dunia ni yang dikatakan datangnya hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang lain riwayat daripada Ubaidillah ibnu Miqsam radhiyallahu taala anhu,
Kata dia, annahu nazara ila Abdullah ibn Umar kaifa yahki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'khudhu Allahu samawatihi wa aradihi biyadayhi fayaqulu ana Allah wa yaqbidu asabi'ahu wa yabsutuha ana al-malik wa fi riwayah li Ibn Majah summa yaqulu ana al-jabbar ana al-malik aina al-jabbarun aina al-mutakabbirun hatta nazartu ila al-mimbar yataharraku min asfali syai' minhu hatta inni la aqulu asaqitun huwa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau kama qal. Hadis sahih rawahu Muslim. Ubaidillah bin Miqsam, dia kata Abdullah ibn Umar ketika mana dia nak cerita macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang hari kiamat. Hadis yang tadi ni, yang ketika mana Allah Taala pegang bumi, Allah Ta'ala pegang langit tu, kan? Macam mana reaction dia tu? Sahabat Nabi dia tengok sampai tak tu. Bukan takat kalam keluar daripada mulut Nabi. Perbuatan Nabi ni pun sahabat tengok macam mana Nabi cerita tentang kiamat ni. Benda ni Ubaidillah dia meriwayatkan, dia kata kami dengar Umar, Abdullah ibn Umar waktu dia cerita Nabi SAW habaq macam mana Allah Ta'ala dia pi genggam langit, Tuhan dia pi genggam bumi, Tuhan dia lipat bumi, Tuhan dia lipat langit. Dia cerita tu, macam mana reaction Nabi cerita? Adakah Nabi cerita apa dengan baca berita RTM 1 ke apakah? Takat baca berita pagi ni ada banjir tuan-tuan sekalian, lagu tu kah? Adakah macam tu? Macam Nabi cerita ni? Baik, tuan-tuan sekalian, rupa-rupanya kata Abdullah ibn Umar, dia kata waktu aku dengar Nabi cerita tentang kiamat, waktu tu Nabi duduk atas mimbar. Aku nampak Nabi duduk atas mimbar, waktu Nabi habaq ketika mana dilipat-lipat, Nabi duduk tunjuk dengan tangan dia. Nabi kata duduk lipat-lipat ni. Sebab tu tuan-tuan jangan kata saya pulun duk buat tangan seorang-seorang. Ustaz ni pulun nak dengan tangan-tangan hang baca duk kerai tu sudahlah. Dia kata hang orang Kedah yang habis jadi orang Penang apa baca lah. Ada ada duduk garu janggut tak ada bulu ni. Kalau janggut ada bulu tak apa. Dia ni Ustaz Luqman ni cara cakap ni belah Penang ni nampak macam kari banyak apa semua. Tapi yang aku tahu dia nak Ustaz Mokhtar duduk belah Gunung Khiang. Ustaz Mokhtar bukan mamak, bukan 786 punya. Bukan dia nak main dengar kuliah. Dia duduk main i'rab Ustaz. Ada sekalian. Pasal aku tengok dengan tangan-tangan apa bagai dia ni, Ustaz lain duk main mengajar, relax. Apa semua dia ni dengan tangan-tangan aku bukan duk risau apa pasal mic lagi dia pergi sepak mic. Dia lagu tu. Ada. Kira kita duk baca kuliah ni dekat sejam setengah ke apa. Lalu tu dia duk tengok cara kepiah dia ni nampak seorang dengan Popeye the Sloman apa baju lah. Ada je ni dia pasal dia boring dah tuan-tuan sekalian. Nak abang kuliah cerita apa dia tahu apa nak masuk dah. Ada macam ni tuan-tuan? Ada, bukan tak ada. Pasal pernah kena kat saya. Saya pergi mengajar. Dia cerita kitab tak buka lagi, baru mukadimah. Saya ada satu masjid apa nama belah-belah pokok senar tu. Kuliah Duha Muslimat. Habis kuliah lama lah, cerita lama berapa tahun, dekat 10 tahun aku saya pergi kuliah tu. Habis kuliah apa semua, selalunya kita akan buka soalan. Ada apa-apa makcik nak tanya soalan, depa pun tanya apa semua. Ada satu makcik ni dia hampir tak tahu nak tanya apa dah. Kebetulan tu saya pergi pakai serban. Ustaz nak tanya sikit lah. Apa soalan apa je? Pasal apa Ustaz balut serban lagu ni? Dia tanya lagu tu. Pasal apa saya balut serban lagu tu? Dia kata. Saya pun kata ni soalan yang paling susah sekali atas dunia ni saya pernah dengar ada. Saya nak cerita ke mana tu sekarang. Saya balut macam ni pasal Nabi balut macam ni. Saya kata hasil bang lagu tu. Dia kata tak lah. Dia kata dia pun ada lah. Dia kata tak pasal ada ustaz lain ada jenis balut. Macam tu ada duk nampak ada ustaz lain balut sama. Ada ustaz lain dia ekor dia sama. Ada ekor main meronjol main keluar kot ni. Ada ekor dia keluar kot atas. Ada hak lagi nampak serban dengan kapal terbang punya serban. Dia duk hurai kat kita pula. Saya kata tu tak tahu saya kata. Dan rupanya hak kita duk habaq sejam tu dia tak dengar, dia duk usah. Dia serban lagu tu rupanya baju orang putang baju Melayu ni nampak ada kerih sikit. Dia kata ni beli tang mana. Dia duk fikir macam tu.
Aduh nampak di Maidin ada wow ya ni kerih ni nampak satu macam. Dia pi lagu tu. Tuan-tuan ada tak malam ni lagu tu? Tak ada. Alhamdulillah. Tak apa, main balik ni, main balik. Dia nak abang apa? Nabi, tuan-tuan sekalian. Abdullah ibn Umar, dia tengok macam tu. Dia tengok Nabi SAW bila cerita tentang dilipat-lipatkan langit dan juga bumi, dia nampak tangan Nabi. Lepas tu pula, ketika mana dicerita tentang ya'khudhuhunna, Allah Subhanahu wa ta'ala genggam. Yang kata langit genggam bumi, Abdullah ibn Umar kata apa? Aku tengok Nabi SAW wa yuqbidu asabi'ahu wa yabsutuha. Nabi pegang genggam ni. Genggaman Nabi saat Nabi buka, saat Nabi genggam, saat Nabi buka, saat Nabi genggam. Macam tu. Nak tunjuk kata apa? Allah Ta'ala dia akan menggenggam-genggamkan dunia kita sampai lumat. Yang kata hari kiamat ni. Tuhan genggam ni sampai lumat. Summa yaqul. Kemudian Allah Ta'ala kata Anal Malik, aku adalah raja. Dan kata lagi Abdullah ibn Umar, dia kata Nabi SAW sebut lagi. Nabi kata Allah Ta'ala tanya Anal Malik, Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun. Atas membar tu, sambil Nabi duduk genggam tangan, Nabi kata Allah Ta'ala tanya, mana orang yang sombong, mana orang yang suka tindih orang, mana mereka ni? Hatta Abdullah bin Umar kata apa? Hatta nazartu ilal mimbar yataharraku min asfali syai'in minhu. Dia yang duduk bawah ni, dia tengok Nabi duduk atas mimbar tu waktu Nabi cerita tentang kiamat, waktu Nabi genggam di tangan. Nabi kata Allah Ta'ala tanya ni, mana dia orang sombong apa semua ni? Dia tengok Nabi, dia tengok mimbar. Rupanya mimbar ni yataharrak, bergerak-gerak mimbar tu. Tu dia nak abang apa? Semangatnya Nabi pada hari Jumaat kalau cerita tentang kiamat ni. Dan khutbah Jumaat memang kena macam tu, tuan-tuan. Minta maaf cakap lah. Bukanlah kata bila khutbah Jumaat ni dia panggil ustaz mana-mana bagi derah ni, tuan-tuan dah tahu dah ustaz ni kala apa. Bukan kira kala. Dia kira apa? Kira Nabi Muhammad macam tu. Nabi Muhammad ni dia bagi khutbah, tuan-tuan. Khutbah dia pendek. Khutbah Nabi pendek. Cuma semayang dia panjang. Masalah kita hari ni khutbah kita panjang, semayang pendek. Walaupun hang bagi derai, terupa dengan nak hancur mimbar. Nabi bagi, tuan-tuan sekalian, bergerak. Bukan dekat tu. Sehingga kan Abdullah ibn Umar dia kata apa? Hatta inni la aqul. Sampai aku dalam hati ni, aku berasa ketak. Waktu Nabi bagi khutbah, aku berasa ketak sampai aku duk bercakap dalam hati. Aku kata apa? Asaqitun huwa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata janganlah sampai Nabi terjatuh dengan membar tu, dia kata. Oh sampai tahu tu. Dia duduk bawah ni, dia tengok ni, dia semangat tengok dengar Nabi cerita, duk khutbah sampai dia tengok membar duk bergerak. Dia kata, lagi kalau jatuh Nabi kacau, kata takut membar tu baca duk bergerak dah. Sampai tak tu yang kata masuknya khutbah Nabi kepada sahabat-sahabat ni, tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Muslim, juga disebut oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan juga Sunan Ibnu Majah dan juga Sunan Sahih Ibnu Hibban. Baik, dalam hadis mukadimah kita baca ni, tuan-tuan, nak abang apa kat kita? Nak abang, jangan kita berasa besar diri. Jangan ada perasaan tu. Jangan ada takabur, jangan ada berasa bangga, jangan ada berasa sombong. Bangga boleh, bukan tak boleh, tapi bangga yang menyebabkan kita sombong dan melupakan kelemahan yang ada pada diri kita. Jangan macam tu, tak mau. Sebab sifat takabur ni hanya milik Allah Ta'ala. Manusia tak boleh. Tak boleh. Dan yang kedua, tuan-tuan sekalian, sentiasalah kita bersikap rendah diri dalam apa jua keadaan sekalipun. Hadis ini abang macam ni. Kerana besar diri ni bukan hak kita, adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, jangan melakukan kezaliman ketika mana kita mampu untuk nak buat zalim. Jangan kita buat. Kita boleh untuk nak buat zalim, kita boleh untuk nak peleceh orang, kita boleh untuk nak tindih orang, tapi kita tak mau buat semua tu. Pasal apa? Pasal kita tahu batas-batas agama, batas halal dan haram. Mudah-mudahan mukadimah tu bagi manfaat pada kita, insya-Allah.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka kitab Bahrul Mazi jilid 17. Bahrul Mazi jilid 17, kita duduk dalam muka surat 52. Kitab Jawi muka surat 52. Kitab Rukmi muka surat apa Maulid? 79. Okey, 79. Kita duduk dalam nombor 41. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Masalah dia kata, syafaat Nabi bagi orang-orang yang berdosa besar. Tuan-tuan, dia nak abang apa kat kita dalam masalah dalam kitab ni yang kata dosa ni, tuan-tuan sekalian, macam mana sekalipun manusia tidak akan terlepas daripada melakukan dosa. Dosa dia ada dua, satu dosa kecil, satu dosa besar. Kan? Jadi Nabi SAW bukan nak abang kata Nabi suruh kita buat dosa besar, bukan dia. Tetapi yang ni merupakan rahmat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi SAW. Dia boleh tolong sampai tak tu. Tu nak bagi faham macam tu. Saat kita tuan faham pula, oh kata rupanya Nabi ni memang duk spare dah syafaat dia untuk siapa yang buat dosa besar. Dia kata, alang-alang dia kata nak jadi jahat, baik buat dosa besar. Dia kata, takat dosa-dosa kecil, duk pergi curi, bukai ke apa, tak padan sangat. Alang-alang tu baik kita pergi balas bond tu. Balas bond orang yang tu baru dosa besar. Takat dosa kecil tak padan, dia kata nak masuk dalam neraka. Satu kata. Lepas tu dia kata, kalau alang-alang kita buat dosa besar, kurang-kurang kita boleh jumpa Nabi. Lebih kata dah. Nampak tak? Pasal apa? Pasal Nabi nak bagi syafaat kat kita. Ni hak mana yang duduk buat dosa kecil, hak mana tak buat dosa. Depa ni belum tentu jumpa Nabi. Lebih kat tu pula. Kan? Dia tuan-tuan, orang hak akal jenuh ni dia boleh pusing sampai tak tu. Dia boleh pusing. Baik. Jadi tuan-tuan, dia nak apa? Dia kata syafaat Nabi bagi orang-orang yang berdosa besar. Syafaat ni apa tuan-tuan? Sekali lagi saya ulang, syafaat ni maksud dia kabel. Maksud dia orang tengah yang akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dia macam tu. Dia ada hakim, lepas tu dia ada yang kata qadi. Qadi ni siapa dia? Qadi ni macam peguam lah lebih kurang. Jadi peguam tu lah, dia lah yang akan habang ke hakim sekian-sekian, dia ni apa semua, dia lah akan minta tolong, lebih kurang macam tu. Kan? Syafaat ni bukan kuasa, tuan-tuan sekalian, bukan kuasa Nabi untuk nak melepaskan orang daripada api neraka, untuk nak masukkan orang ke dalam syurga. Tak, yang tu bukan kerja Nabi. Pasal Nabi tak ada kuasa. Kuasa yang tu hanya kepada Allah. Kuasa Nabi dia boleh tolong recommend ya, tuan-tuan sekalian. Kan, Tuhan kata, okey, siapa lagi nak masuk dalam syurga ni? Nabi kata, okey, ni ada kota-kota dia, ya Allah. Ni, umat-umat aku yang mana boleh ni. Yang ni ada kota-kota. Macam tu. Allah Ta'ala akan belik tengok. Oleh kerana syafaat, oleh kerana yang bagi tu kekasih dia, Tuhan akan luluskan. Macam tu. Itu yang dikatakan syafaat, tuan-tuan sekalian, orang tengah ni. Kan, atas dunia pun sama. Kita nak berjumpa dengan orang besar, tuan-tuan sekalian. Selalunya orang besar ni, dia nak tahu ya. Kan, yang duk buat kerja ni siapa dia? Duk buat kerja ni lam dia, tahu lam. Lam ni apa? Kerani dia ya. Kita pergi jumpa kerani. Dia kata saya nak mohon apa sikit. Kerani tu kata okey, ada tak surat apa semua ada. Boleh tak saya nak jumpa bos, nak abang kat bos. Lam tu kata kat kita, kerani tu kata ni, kalau pergi jumpa bos pun, bos akan lempak file tu mai kat saya ya. Lebih begitu. Tahu tak? Jadi kita nak kat siapa kita nak bagi sebungkus air TO ni kat siapa? Maknanya kat kerani tu lah. Dia bagi kat dia nak buat kerja pergi jumpa bos. Kan dia dah bagi borang kat bos semua. Bos kata okey, ada mai jumpa hang, okey. Kata, macam mana? Okey, boleh nak aku nak dulu ya ni. Dulu biar bos nampak kesian sangat muka dia. Bos tenyeh ya, tuan sekalian. Kerja bos tenyeh aja. Yang lam ataupun kerani itulah syafaat. Dialah Syafi'i, nama dia tu. Boleh faham tuan sekalian? Nak bagi faham yang kata Nabi Muhammad ni. Nabi Muhammad akan berjumpa dengan Allah. Dialah yang akan habaq. Dia kata mereka ni boleh masuk dalam syurga melalui sokongan daripada saya. Soal nak masuk atau masuk hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kata syafaat tu. Baik, sesungguhnya orang-orang yang berdosa kecil, orang yang berdosa itu kecil dan juga dosa besar, pasti akan kena azab dan kena dera di dalam negeri akhirat. Yang tu memang yang dikatakan rule ataupun undang-undang dia. Siapa buat dosa, tak kira kecil, tak kira besar, ada yang dikatakan api neraka tu ada. Dan dosa paling ringan sekali
yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, yang ni saya ambil di luar hadis di luar ni. Nabi kata, inna adna ahli nari azaban, sesungguhnya dosa yang adna, dosa yang paling ringan yang akan kena azab di hari kiamat, iaitulah azab api neraka ni apa? Yanta'ilu bina'laini minan nar, iaitulah kita meletakkan dua tapak kaki kita di atas api neraka, di atas bara api neraka. Yang tu yang paling ringan sekali. Tak ada lah ringan daripada tu. Saya kata ada ustaz dosa apa nama azab yang malaikat mengikuti perut ke apa, tak ada. Yang tu mengaji malam ada kan, tak ada kuti-kuti perut, tak ada. Yang ada apa, kita pergi letak dua kaki kita, kita pergi letak dua kaki kita di atas bara api neraka. Bila letak tu, Nabi kata yaghla dimaghuhu min hararatin alaihi, letak kaki, otak kita ni tuan-tuan, dia jadi cayak, dia menggelegak otak kita ni. Pasal apa? Pasal panasnya bara yang kita pergi letak kaki tadi ni. Siapa yang kena dosa ni tuan-tuan sekalian? Benda ni disebutkan dalam hadis Nabi, kata apa? Kepada pak menakan Nabi, Abi Talib. Ataupun nama dia Abdul Manaf nama dia. Abi Talib yang tak masuk Islam ni. Itu di antara dosa ringan kan, yang ada dalam api neraka. Pakej dia yang tu, dia tak ada lagi ringan pada tu dah. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nak cerita ringan ke ataupun berat ke apa ke, siapa yang buat dosa, sama ada kecil ataupun besar, yang tu yang paling kita takut. Tetapi azab orang yang berdosa besar itu tentulah lain daripada azab orang yang berdosa kecil. Yang tu memanglah, siapa yang buat dosa besar, lagi besarlah dia kena. Siapa yang buat dosa kecil, kecillah dia kena. Kerana orang yang dosa kecil itu tentulah lebih ringan azabnya daripada orang yang berdosa besar itu. Dan orang yang berdosa besar itu penting azabnya, maknanya azab dia itu besar. Dan sesungguhnya ada tersebut dalam hadis bahawa Nabi kita ada menolong syafaatkan orang-orang yang berdosa besar dan meringankan siksa orang yang keras siksa atasnya. Rupanya ada lagi talian hayat, tuan-tuan sekalian. Kepada orang yang berasa putih asa, dia tak boleh nak buat apa dah. Ketika mana dia duduk atas akhirat nanti, dia duduk di alam akhirat, waktu tu dia tengok catatan amalan dia, banyak dosa besar yang dia buat. Dia dah putih asa dah. Jangan bimbang, Nabi SAW masih ada lagi jalan untuk nak tolong kita. Boleh faham tak? Nak tolong kita. Nabi nak tolong juga macam mana pun. Kan kita cerita sebelum ni tentang bagaimana orang duk cari syafaat daripada Nabi Adam, daripada Nabi Nuh, daripada Nabi Ibrahim, mereka pergi kepada Nabi Isa, mereka pergi kepada Nabi Musa. Tak boleh nak tolong semua ni. Mereka bawa dengan dosa mereka, mereka pun nak jadi putih asa dah. Tak boleh dah. Last sekali mereka pergi jumpa siapa? Mereka jumpa Nabi Muhammad SAW. Ni untungnya kita jadi umat Nabi Muhammad. Dan untungnya orang yang Tuhan masih lagi bagi hati dekat dia, supaya dia ni sentiasa berselawat ke atas Nabi SAW. Dan dalam satu hari ni selawat kat Nabi. Berapa target selawat kita kat Nabi? Bukan ada apa. Yang ni aja. Takut-takut kita termasuk dalam golongan ni. Kita duk dengar malam ni ustaz duk baca kata dosa kecil, dosa besar. Dia tak ada orang buat dosa besar tu. Dia pikir tu. Dia tak nampak kata dia tu. Rupa-rupanya dosa besar tu ada kat dia. Tuan-tuan, cukup dengan dia, kalau orang perempuan, cukup dengan orang perempuan yang tak layan suami dia, dosa besar. Tuan-tuan jangan ingat dosa kecil. Kan? Laki dia duk lagu tu tak sebut apa, duk lagu tu tak tahulah, mungkin dah tadi kena kopi lembu gila ke apa ke, kena dekat tanduk mana ke, dia balik main jadi kiau badan aku tu bedia, dia debol aku tu, dia kata bedia, dia becak aku tu, karut debol tetan, dosa besar tu. Bila dia main duk dengar kuliah malam ni, dia duk anggur sampai duk kuit kawan dia, kata rupanya ada orang duk buat dosa besar tu. Weh malung ni pun. Contoh lagu tu. Pasal malam ni saya kena mengasuh. Kan? Pak gerabaknya saya buat main ni. Allah Rabbi tabar. Saya tak ada kena mengenal saja orang puan saya tengok live pula punggah saya malam ni. Pakai lena dipankin saya malam ni. Saja. Dan abang tuan-tuan, kita tak tahu yang kata dosa tu. Mungkin kita buat benda tu. Tuan-tuan ada ibu dan ayah yang duk ingat kata ada apa kan tuan-tuan sekalian dengan ayah kita. Dia tak dengar, ayah kita ni jenis tak dengar, nak kena bercakap bagi kuat sikit. Kita kadang-kadang bercakap tu dia ada tambah pula. Ayah kita kata pergi mana? Pergi surau. Apa dia? Surau. Dia bunyi dulu tu.
Belakang tu. Dosa besar tu. Walaupun kita memang kata kita pun tengok apa hang dosa kah ayah hang dah. Kita memang ayah aku kalau cakap suruh dia tak dengar. Aku abang dia kata nak pergi surau, dia kata nak pergi karau tak mana. Karau pula dah surau kata. Boleh ontor ni. Dia pergi kat tu. Ada hantar sekalian ada. Nampak tak? Kadang-kadang kita duk main semayang masjid, kita duk dengar mengaji Quran apa, duk dengar kuliah, kita duk dengar, kita tahu kita benda tu tak boleh. Tapi kadang-kadang kita duk terlepas cakap. Satu hari kita terlepas, boleh ke aku bercakap macam ni? Tapi dah memang benda tu kita duk bergelumang, dia jadi benda tu biasa. Pak kita pun bila dengar macam tu, dia pun berasa juga hati, tapi lama-lama tu benda tu jadi batu dah kadang-kadang dia. Benda tu jadi kematu dah. Tuan-tuan, walaupun kematu di hati dia, dia tetap dosa besar sebab kita meninggikan suara depan dia dan kita pergi tambah pula. Boleh faham tuan sekalian? Yang tu cerita dah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pasal itulah jangan lupa dan perbanyakkan kita selawat ke atas Nabi SAW. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang dapat syafaat daripada Nabi. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat aku itu bagi orang-orang yang berdosa besar di kalangan umat aku. Kata Abu Isa At-Tirmidzi, bermula ini hadis hasan lagi sahih lagi gharib daripada ini wajah, dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata syafaati, syafaat aku, pertolongan aku hari kiamat nanti untuk orang-orang yang buat dosa besar di kalangan umat aku. Maksud dia apa tuan-tuan sekalian? Yang pertama sekali, kita kena letak diri kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu nombor satu. Kadang-kadang kita duk declare kita umat Nabi, rupanya Nabi tak iktiraf kita sebagai umat dia. Kacau kita. Kita duk kata kita warga negara Malaysia. Orang tanya warga negara Malaysia ni ada IC. Dia bawa keluar kat kita, IC tak ada. Kata ni bukan IC kah? Ni bukan IC. Kata yang ni apa nama, lesen terbang. Dia bawa tu. Dia kata lesen terbang. Bukan kira IC lah pak. Dia panggil kita. Bukan kira IC tu. Nak abang kata hang ni warga negara. Dah, tuan sekalian. Nampak? Kita duk abang kita warga negara. Rupanya bukan dia. Sama juga kita duk abang kita umat Nabi. Rupanya bukan. Kita duk abang kita ni hamba Allah. Rupanya Tuhan tak pernah panggil kita hamba dia pun. Macam Nabi Muhammad Tuhan panggil. Dalam surah Isra, tuan-tuan duk dengar. Subhanalladzi asra bi'abdihi, akan hamba dia. Itu Nabi Muhammad. Kita ni siapa yang declare kata kita ni hamba Allah? Tak, Ustaz, ni kami duk sembah Allah Ta'ala. Memanglah kita sembah. Hang sembah Allah Ta'ala. Tapi Tuhan iktiraf dah hang sebagai hamba dia. Yang ni kita tegur. Allahu Rabbi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sama macam umat Nabi SAW pun. Jadi yang pertama, kita kena letak dulu, kita ni masuk tak dalam golongan umat Nabi. Kalau ada golongan umat Nabi, insya-Allah Nabi pasti akan kenal kita. Macam mana Ustaz yang kata nak jadi umat Nabi ni macam mana? Mudah tuan-tuan sekalian, hidupkan sunnah Nabi, yang tu aja. Sebab Nabi dah habaq, Nabi kata man ahya sunnati faqad ahabbani. Nabi kata siapa yang hidupkan sunnah aku, dia orang yang sayang dekat aku. Orang yang sayang dekat aku, itulah umat aku. Hidupkan sunnah Nabi. Ini banyak sunnah Nabi yang sudah kita tinggalkan tuan-tuan sekalian. Jadi kita hidupkan sekurang-kurangnya, dia ada silah, dia ada hubungan di antara kita dengan baginda Nabi SAW. Lepas tu apa lagi kita nak buat? Perbanyakkan selawat. Menunjukkan kita ni adalah umat Nabi. Sebab Nabi kata, man salla alayya marrah, sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang selawat ke atasku dengan sekali selawat, Tuhan selawat kat dia dengan 10. Tuhan doakan dia dengan 10. Maknanya apa? Siapa yang selawat ke atas Nabi, dia adalah orang yang menjadi umat yang diiktiraf oleh Nabi SAW. Dua benda tu, pegang. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, nak abang apa yang kata dosa besar ni, sama ada dosa ni pasti akan ada. Akan ada orang yang langgar macam tu aja. Dan yang dosa besar ni, sekali lagi saya ulang, bukan nak abang kata agama bagi kita buat dosa besar. Tak, bukan nak abang yang tu.
Nak abang apa tuan-tuan, dia sebagai plan B. Plan B ni apa? Pasti akan ada orang langgar ya, macam mana pun. Walaupun duk habaq kata tak boleh, dia apa lagu duk dengar, dia belah sobat tu ya. Macam kita buat kenduri tuan-tuan sekalian. Kita buat kenduri, kita bagi kad kenduri pukul 12 sampai pukul 4. Betul tak betul? Tapi mesti orang tanya juga ni, hanya lupa spare ya. Hak pukul 4 lah nu. Hak lagi pukul 5 tu mesti ada orang main langgak main ya. Walaupun kita habaq dekat pukul 4. Betul tak betul tuan sekalian? Malam pun ada ya. Kan main satu bas punya duk telefon kita ni, minta maaf lah kami kenduri banyak apa semua ni. Kami nak sampai rumah hang ni satu bas. Allah, kita duk garu kepala. Telefon tukang masak ni macam mana? Dia kata apa, jangan bimbang. Dia kata nasi ada lagi 2 pelas. Dia kata lauk apa semua ni aku dah buat spare dah. Aku tahu mesti ada punya pok-pok. Bukan pok-pok dosa besar. Itu untuk people gitu pula. Tapi ni pok-pok dosa besar. Orang duk habang dikat pukul 4 hampir langgak sampai pukul 8 kan. Bukan macam tu. Maknanya apa? Mesti ada punya. Kan macam mana pun mesti ada punya. Ini yang disebut sebagai plan B. Macam tu. Macam tu. Baik, muslimin dan muslimat antara mati Allah. Seterusnya 42, masalah syafaat Nabi SAW bagi orang yang ditinggikannya darjat. Ni cerita macam mana pula orang yang Nabi SAW akan meninggikan darjat dia. Itu pun ada juga. Satu, kepada orang yang melakukan dosa besar. Dan yang kedua apa tuan-tuan sekalian, orang yang ditinggikan darjat dia. Dia minta Nabi tengok dia. Nabi kata hang tak sepatutnya duduk di sini. Nabi akan minta Allah Ta'ala upgrade hang bagi tinggi sikit. Bagi hang duduk setara dengan apa yang hang buat atas dunia dulu. Macam tu pun ada tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya nak urai sikit tentang yang kata dosa besar ni tuan-tuan sekalian. Dosa yang paling besar. Yang mana kita tahu mensyirikkan Allah Ta'ala. Rupanya tuan-tuan, ada satu lagi dosa yang lebih besar daripada mensyirikkan Allah Ta'ala. Apa dia tuan-tuan sekalian? Berputus asa dengan rahmat Allah. Yang ni lagi besar. Pasal apa tuan-tuan? Bila dia buat satu dosa, tak kira lah dosa kecil, dosa besar. Bila dia buat satu dosa, dia putus asa. Dia kata aku buat benda ni bukan besar mana pun. Tapi orang cerita macam-macam. Allah, dia kata, orang duk kata sabar lah. Hang duk kira sabar aku hak kena ni teruk hang tahu dah. Dah kita ni orang duk mengaji. Sebab aku mengaji lah aku kena macam ni. Dia fikir begitu. Putih asa lah tuan sekalian. Putih asa. Hang tahu dah aku nak letak muka tang mana hang tahu dah. Dah kata bukan besar mana pun, orang bukan tahu pun. Orang tak tahu pun, orang pakai duk riuh rendah dah dalam grup kampung, grup WhatsApp macam-macam orang duk kata dah. Aku tak tahu bintang mana. Aku duk nampak tu Jambatan Tok Pasal. Tapi oleh kerana mereka duk perbaik lah ni, aku tak boleh pergi tang tu. Dah. Nampak aku tu duk. Nampak tu kira tengok di bawah ni duk. Nampak rumah tengok. Kira nak terjun bagi mati buang. Nampak tak? Dia bukan buat apa pun tuan-tuan sekalian. Tak ada apa pun. Cuma duit. Duit orang bagi kat dia sikit. Tah duit tu hilang bintang mana. Atau benda tu boleh ganti balik. Tapi orang tuduh dia macam-macam. Orang kata hang makan duit. Hang ni macam-macam orang duk bubuh kat dia. Dia malu. Dia tak tahu letak muka tang mana. Menyebabkan dia ni tak ada siapa untuk dia nak mengadu. Lepas tu dia duk berasa tak nampak dah jalan cerah di hadapan dia. Dia duk nampak mati ya. Putih asa tak putih asa tuan-tuan sekalian? Putih asa. Itulah dosa besar. Setan duk kacau macam tu. Setan kata tu, hang tengok depa pakai duk cerita kat hang dah. Hang nampak dah depa pakai duk usah. Padahal depa tak usah pun. Bila kita kena fitnah yang macam tu tuan-tuan, bila kita buat satu dosa, tiba-tiba benda tu orang tahu. Malu kita. Kita nak pergi ke market pun malu, nak masuk dalam market pun duk nampak siapa dengan bukan takat orang hak jual ikan dengan ikan-ikan tu pada usah kita. Duk nampak macam tu. Ikan tu lagu duk anggur, duk satu macamnya dia ni. Lagu tu. Kan kita pergi pula, dia jadi suasana tu, dia jadi macam, aku jadi tak tentu arah nak pergi tang mana ni. Balik duduk di rumah, duduk senyap, orang kata jomlah kita pergi kenduri. Hang tahu dah aku pergi market pun orang usia aku satu macam, takkan aku nak pergi kenduri, dia kata. Aku tak tahu lah ni, dia nak main sakit, darah tinggi dia nak main. Tentang pasal-pasal aku tu dah. Biasa. Lepas tu dia duduk nampak apa nama, garpu ke apa ke. Kasim Selamat punya cerita. Kau nampak garpu, nampak dinding. Nampak garpu, nampak dinding. Putih asa lah tu. Dengan apa, Sabariah ke apakah. Sabariah, saya pun tengok je lah. Nampak lah, putih asa.
Apalah punya cerita Kasim Selamat ni, combi tu ada kan. Dah combi tu ada, biar api yang garpu tu hang tinggal pun, hang bawa combi pergi makan apa nama laksa di Bukit Bendera ke apa ke. Daripada hang duk buta lagu tu, tengok laksa pun tak boleh. Yang tu cerita ya. Boleh nah? Baik, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saja nak rendang pasal kita tak masuk tajuk baju baru ni. Tajuk baru ni lagi panjang kan. Jadi rendang pergi tu lah. Jadi kita berhenti dekat tu tuan-tuan sekalian. Masalah dia kata apa? Syafaat Nabi bagi orang yang ditinggikan darjat. Macam mana Nabi akan angkat darjat orang? InsyaAllah kita akan bicara pada bulan hadapan. Bulan depan kita masuk puasa lagi. Tak lagi? Dah lagi. InsyaAllah. Dah lagi. Baik. Masih banyak di atas perhatian tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.